Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Dihormati, disayangi, disanjungi, terus memberi inspirasi kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya, Fiza Sabjahan dan juga Sugita Chandran akan terus bersama anda, menemani anda yang sedang menonton kami di kaca TV, di Tonton HD dan juga di Facebook WHI TV3. Dan saya pasti penonton-penonton WHI Fiza sudah pun mula berkongsi komen-komen mereka, dah mula untuk memberikan kita salam dan sebagainya. Apapun, kami pun harapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Selalu ada je mereka yang bertanya khabar, kata baju kita orang cantik lah kan. Apa pun, terus bersama kami sepanjang 1 jam ini. Fiza, hari ini hari Isnin, awak ada rasa apa-apa? Mandi blues apa? Tak ada, rasa macam biasa je. Okey, rasa macam biasa. Sebab Sugi, mungkin kita bekerja 6 hari seminggu, kadang-kadang 7 hari pun kita bekerja juga kan. Jadi kita tak ada sempat nak merasai mandi blues tu. Tapi mungkin kalau orang yang dah cuti panjang, bangun pagi hari Isnin nak memulakan pekerjaan mungkin agak sukar dan sebagainya. Tapi sedar tak sedar, berbaki lebih kurang 3 minggu saja lagi. 2 minggu lebih lah kot sebelum sebenarnya nak pun sampai ke bulan Syawal. Kalau minggu lepas Sugi, hari Sabtu kita dah kongsikan tentang memori Bazar Ramadan kita balik. Sempat juga singgah pergi Bazar Ramadan. Tapi semalam saya berkesempatan juga pergi ke shopping kompleks. Nak belikan baju anak-anak buah saya. Orang dah ramai dah membuat persiapan menyambut Hari Raya. Awak Fiza tak beli apa-apa untuk diri sendiri? Belum lagi. Lagipun dah banyak sangat baju dah usia-usia ni. Okey, tapi kalau sesiapa inginkan baju baru, bolehlah tanya Fiza Sabjahan kan? Tak, bukan. Kadang-kadang kita ikut mood. Oh, ikut mood. Kan kalau datang mood tu rasa macam nak membeli belah, kita beli. Sama juga macam kalau kita pergi Bazar Ramadan, betul tak? Kadang-kadang kita rasa kita nak beli satu, sampai ke Bazar Ramadan tu tengok pula Abang Jok Popiah tu. Tengok Abang Jok Popiah, dia tunjuk kat saya. Tapi itulah betul. Saya setuju dengan awak. Kadang-kadang kita tak ada mood nak buat apa-apa, tapi bila dah masuk shopping kompleks tu, rasa macam mood berubah. Lepas tu mulalah kita membeli sesuatu yang tidak diperlukan tetapi terlalu mengikut mood. Okey, kalau saya pula, kalau mood saya sedih, saya memang akan membeli belah. Ini terapi awak lah. Terapi saya. Tapi saya akan beli kasut. Saya akan beli kasut. Tapi ada setengah orang kalau dia gembira dia akan membeli belah. Saya terbalik. Kalau saya bersedih saya memang akan membeli belah. Okey, itu awak nak tak tengok apa kata mereka di luar sana melalui perkongsian mereka di TikTok bila ikut mood. Jom kita saksikan. Silakan. Hey, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Susah juga dengan orang yang jenis nak ikut mood dia je. Time mood dia okey, elok je tegur kita. Time mood dia tak okey, pandang kita atas bawah, jeleng kita. Dia ada masalah dengan orang lain, kita yang kena. Bila kita balas balik, tahu pula sentap. Tahu nak tanya, kau kenapa buat muka dengan aku? Ada masalah dengan aku ke? Dia buat orang boleh, orang buat dia tak boleh. Oh yelah, dia je ada mood, kita tak ada mood. Sebenarnya, kita luahkan emosi ni supaya orang beri perhatian kepada kita. Betul tak? Tapi kita sendiri tak faham emosi orang lain. Macam mana orang lain nak faham emosi kita? Kira adil lah tu kan. Contohlah, kita kena marah dengan bos. Apa sebenarnya bos tu nak Sama juga kalau time kita marah. Sebenarnya apa yang kita nak? Cuba tanyakan pada diri kita. Kita tak nak orang lain buat apa yang kita benci. Setuju tak? Orang lain pun macam tu juga. Cuba orang lain dia senangkan hati kita. Dia tak langgar pun kita punya prinsip. Mesti kita rasa macam orang beri kita perhatian. Orang sayang kat kita. Orang hargai kita. Orang faham kita. Kita suka marah-marah ni. Bukan kita benci kat orang pun. Orang pun sama, dia bukan benci kat kita sebenarnya. Orang cuma benci emosi kita yang marah-marah tu. Cuba kita mula belajar memahami orang lain. Orang lain pun nanti akan mula memahami diri kita.
Itu dia, ada macam-macam perkongsiannya, Sugi. Tapi saya setuju juga dengan apa yang dikongsikan tu tadi. Kadang-kadang ada setengah orang tu, kita tak ada apa-apa masalah pun dengan dia. Kita jalan tepi meja dia ke, tepi bukan senario di office. Bukan. Maksudnya ataupun kita berjalan selisih lah dengan dia kan. Tapi ada hari dia boleh senyum, ataupun pagi tadi dia senyum, tengah hari tadi dia dah tak senyum dah, dia pandang kita atas bawah, dia macam nak makan kita. Awak pun geram macam tadi tu kan. Kita macam geram macam kenapa apa yang tak kena pula ini hari ni belum tegur lagi. Ada orang bila kita sebut good morning, kata hari ni dia balas balik. Hari keesokannya dia tak balas. Mungkin dia tak dengar. Dia tak dengar. Itu bukan ikut mood. Itu bukan ikut mood. Ini kadang-kadang yang macam kadang-kadang memang orang tak dengar, kadang-kadang dia sibuk dengan telefon ke ataupun dia melakukan pekerjaan dia tak dengar. Tapi ini yang kadang-kadang sebenarnya kita tak sedar bahawa apa yang kita lakukan, mood kita ini akan mempengaruhi juga kehidupan orang lain. Dan ada juga yang mengatakan ini mungkin kami perlukan bantuan anda penonton-penonton untuk hantarkan komen-komen anda, sebab ada yang kata orang perempuan ni yang lebih beremosi ataupun ikut mood. Saya tak setuju lah. Okey, saya tak setuju juga. Tapi saya ada situasi di mana tadi yang good morning tu, saya pernah ada rakan ni, saya ucapkan good morning kat dia. Dia terus macam ni, don't talk to me. Pagi ni saya tak ada mood. Dia terus stop saya tahu. Dia tak ada mood. Tapi dia berterus terang lah. Tapi apa yang dia buat tu membuatkan saya rasa macam down sikit. Kenapa dia ni? Saya cakap good morning je. Tapi itulah bila orang terlalu mengikut mood kan, dia boleh mempengaruhi ramai orang di sekeliling. Dan hari ini mood kami berdua sangat positif, sangat baik. Jadi kami nak salurkan mood tu kepada anda. Okey, jadi kalau anda setuju ataupun tidak dengan apa yang kami kongsikan ini, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. Dan kalau mungkin anda ada situasi-situasi tertentu seperti yang Sugi kongsikan tadi, ataupun mungkin anda pula yang merasakan saya tak sedar yang sebenarnya saya pula telah membuatkan orang lain berubah moodnya, terus hantarkan di laman media sosial kami di Facebook WHI-TV3 ataupun di Instagram Tu3. Kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Itu macam emoticon. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan sudah pun mula dikongsikan pelbagai komen di Facebook WHI. Dan Fiza, saya teringat mak saya pun selalu kan, saya baru teringat lah. Dia kadang-kadang bila dia macam down sikit lah, dia selalu cakap ke abang saya dan saya, korang ni bila mood korang baik, korang selalu bercerita popek-popek dengan mak. Kalau mood tak baik, seorang pun tak nak berborak dengan mak. Itu mungkin luahan ibu-ibu di luar sana juga. Betul-betul tu. Dan ini yang kita kena sebenarnya santuni, kena ambil tahu dan ambil kira kepentingan. Kalau ibu kita dah meluahkan sesuatu tu penting tahu. Sebab ialah kita tak tahu kan hari ini ke esok ataupun lusa, kita tak tahu dalam kehidupan kita ni siapa yang perlu ataupun siapa yang ada, siapa yang akan pergi dahulu dan sebagainya. Ini memang ada kaitannya. Kita tak boleh ikut mood kita. Ada mood kita balik kampung, ada mood kita tak pedulikan mereka, ada mood kita telefon, ada mood kita marah-marah dan sebagainya. Tapi kita sebagai manusia pastinya kita tidak akan lari daripada perkara sebegini. Tapi jangan risau, ini yang kita nak kongsikan bersama dengan panelis kita di studio hari ini, iaitu bila ikut mood. Ada orang kata bulan puasa je ada mood. Tak. Sebenarnya saya rasa hari-hari pun memang kita akan dipengaruhi dengan mood masing-masing. Kita bersama dengan 3 orang tetamu. Kalau boleh saya perkenalkan, di sebelah saya kita bersama dengan Amira Usman. Apa khabar? Hai Amira. Sihat alhamdulillah. Okey, mood hari ni macam mana? Of course on. Kalau emoticons kan dia macam-macam kan, ada smiley, dia ada yang tunjuk lidah macam tu kan. Awak yang love tu. Love tu Cuba sikit muka yang ada love. Macam mana ni? Sebab tengok dua kan dia keluar love. Okey, dan di sebelahnya kita bersama dengan Fimi Don. Fimi pula emoticon yang emoji yang mana satu? Saya yang tu, yang ada hello kat atas tu. Oh wow. Kan? Hello. Kan dia cek hello. Ada bulan puasa. Okey. Dan di hujung sana Fiza, kita bersama dengan Encik Ahmad Fazli selaku perunding motivasi kita. Yang saya nak pilih emoji di mana dia sentiasa senyum. Smiley itulah kan. Ini saya emoji parti. Oh, parti. Belum lagi buka puasa lambat lagi. Tenaga, alhamdulillah. Dan kami harapkan anda juga penonton dalam keadaan yang sama seperti kami di studio. Walau apa pun yang berlaku semalam, pagi tadi, malam tadi, kita letak ke tepi. Tapi hari ini kita tunjukkan mood kita yang lebih ceria dan insya-Allah untuk mengharungi minggu yang baharu ini. Ini yang nak tanyakan kepada Cik Fazli dahululah. Kalau kita cakap tentang mood ni, kebiasaannya daripada pembacaan pun rata-rata artikel-artikel yang ditulis ramai yang mengatakan bahawa wanita ini yang lebih kehidupannya dipengaruhi dengan mood. Tapi tak adil lah juga kan. Orang lelaki pun ada mood. Mungkin tak ditunjukkan di wajahnya. Boleh tak dikongsikan? Saya tak setuju. Program saya ni kan. Saya sebagai penyokong kan. Tak, sebenarnya berdasarkan kajian terbaru, Adrian Balz daripada University of Michigan, dia kaji 172 lelaki dan perempuan selama 75 hari.
So dia dapati tidak ada perbezaan signifikan dari segi emosi. Okey. Dan saya pun berdasarkan perhatian saya, sebab saya banyak buat sesi kendalikan, sesi kaunseling rumah tangga kan. Ramai orang, sebab saya pun tak bersetuju ramai penceramah kata okey orang lelaki ni tak ada emosi, orang perempuan banyak emosi. Saya kata tak. Orang lelaki ada emosi, orang perempuan ada emosi. Semua kedua-dua ada emosi dan merasai emosi. Cuma yang berbezanya yang kita kata orang lelaki ni kuat emosi, kenapa? Kerana ekspresi. Ekspresif. Ekspresinya berbeza kan. Orang perempuan kalau merajuk macam mana? Mulut muncung. Kadang-kadang ayam tidak baling macam tu je kan nak masak kan, contoh kan. Balik dalam kuali. Balik dalam kuali lah. Balik kan dalam kuali. Okey. Tapi kalau orang lelaki, kalau dia merajuk macam mana? Diam. Marah? Diam. Terasa hati? Diam. So dia pattern dia lebih kurang sama je kan. Jadi kadang-kadang itu menyebabkan orang tak rasa orang lelaki tu ada emosi, sedangkan orang lelaki juga ikut mood. Kan? Cuma mungkin pattern cara ekspresinya berbeza, itu sajalah. Sebab tu kalau tanya saya, orang lelaki merajuk. Orang lelaki merajuk. Kadang-kadang orang lelaki merajuk lagi teruk daripada orang perempuan. Kiranya 1-1 lah, bukan 1-0. Satu sama. Okey, kalau tadi Encik Fazli dah katakan tidak benar. Kedua-duanya mood sama sahaja. Mungkin cara mereka mengekspresikan mood mereka adalah berbeza. Fimi sendiri, okey, kalau Fimi mood down lah kan. Katalah hari ni mood awak okey, tapi bila awak kan shooting, selalu shooting, sentiasa ada lah kan ups and downs dia. Kalau mood awak down macam mana awak meluahkan perasaan awak? Awak pun jenis yang diam sahaja ke macam mana? Kalau saya down, saya cakap awak down. Saya tak down. Dia kata. Awak up. Awak down ke? Pada pendapat saya, apa-apa yang berlebihan pun tak bagus. Tapi saya selalu embrace apa-apa saja rasa yang saya rasa. So, kalau saya sedih tapi tidak keterlaluan. Kalau saya happy pun saya happy tapi tidak keterlaluan. Tapi adakah awak akan meluahkan ataupun awak akan cakap kat orang di sekeliling, okey hari ni mood aku tak bagus sangatlah, jangan kacau aku. Akan ada spesifik person yang saya akan berkongsi Tapi saya tidaklah menunjukkan perasaan dan rasa saya dekat semua orang, sebab saya rasa saya tak nak membuang energi orang dan juga masa dengan menceritakan masalah saya. Tetapi kesudahannya akan ada orang yang devoted their time for us, that we could share our feelings too. Okey. Daripada soalan segitar tu, mungkin kita boleh tanya pula kepada Amira sendiri. Kalau kita ni, kerjaya kita ini mungkin kadang-kadang bukan kita berlakon, tapi ini yang mungkin pandai kita handle ataupun kita lalui. Menjadi seorang pelakon, penyanyi ataupun selebriti sebagai pengacara dan sebagainya. Kita pandai sorokkan mood kita di kaca TV. Walaupun kita terlalu sedih, terlalu penat, sakit dan sebagainya di depan orang ataupun di depan kaca TV, kebiasaannya orang tak tahu. Tak boleh baca mood kita sebenarnya macam mana. Dan kadang-kadang berbalik pada apa yang Sugita katakan tadi tu, mungkin ada ketikanya kita takut kita mengganggu emosi orang lain, jadi kita akan cakap, oh, I'm not in a good mood. Jangan ganggu saya. Bagaimana Amira melihat perkara ini sebenarnya sesuatu yang kita boleh lihat dia sebagai sesuatu yang positif sebenarnya? Saya secara peribadinya, saya memang seorang yang tidak meluah. Tidak express apa yang saya rasa. Kalau saya merajuk ke, saya marah ke, saya diam je. Saya pilih untuk diam. Comel sebab kalau saya rasa saya express, saya rasa benda tu harmful lah. Jadi saya pilih untuk tenang-tenang je. Saya pilih untuk diam, pasal most of the time orang perempuan ni mungkin sedikit emosi lah berbanding dengan orang lelaki, mungkin katanya lebih rasional betul ke? Katanya. Ada katanya. Tapi saya mengambil pendekatan untuk senyap dan bertenang je. Tapi saya setuju Kak Fiza cakap, saya pernah je mengalami fasa-fasa yang ketika saya sangat-sangat sedih, tapi saya kena pergi meet and greet, kena senyum, yalah, saya anggap itu satu pengorbanan. Sebagai anak seni yang orang rasa macam mudah tapi sebenarnya banyak yang kita kena kontrol lah, pasal ianya melibatkan banyak pihak kan. Tapi saya memang, kalau tanya saya nak tengok lelaki ke perempuan ke yang mood dia okey ke, jantina tidak menentukan ianya lah. Juga professionalism lah kan. Dan sambungan daripada apa yang saya kongsikan tadi kan, masa tu tadi saya ceritakan yang kawan saya bila saya ucap good morning, dia kata stop, saya tak ada mood pagi ni nak ucap good morning kan. Dan saya rasa macam down, kenapa dia bercakap begitu. Masa tu saya muda lah kan. Tapi sekarang saya rasa itu tabiat bagus sebenarnya. Kalau kita tidak berada dalam mood untuk bersembang, kita cakap je kat orang lain yang betul lah saya tak nak sembang hari ni, nanti boleh tak bagi saya masa daripada sedikit. dia pandang atas bawah, tapi dia tak tegur kita, kenapa awak? Dan saya tak tanya Encik Fazli, sebenarnya Encik Fazli, mungkin saya salah, emosi dan mood ni dia berbeza. Kalau emosi kita tahu, mungkin kita marah dan sebagainya. Kalau mood ni kadang-kadang kita tak tahu pun kenapa mood kita rasa berbeza kan. Betul tak? Betul. Dia ada 3 perbezaan besar antara mood dan emosi ini. Pertama adalah perbezaan antara mood dan emosi ini dari segi masa. Emosi ni sekejap saja. Contoh kita marah, kita rasa marah kan, mungkin beberapa ketika. Tetapi yang menyebabkan rasa lama itu adalah mood. Bila kita marah pada seseorang, kita rasa tak best. Satu hari tu rasa tak best. Itu adalah mood lah.
So mood ni lebih lama lah. Yang kedua adalah spesifik punca. Kalau emosi ni kita ada jelas. Contoh kalau orang seseorang tu buat kita marah, dia automatik kita marah. Tetapi mood ni kadang-kadang kita terasa satu hari tu kita rasa macam tak best, apa benda tak kena, rasa tak kena, tak best je kan. Dan boleh berpunca dalam pelbagai bentuk lah. Kadang-kadang puncanya bukan disebabkan oleh punca emosi, tetapi fisiologi. Contoh, dia tak cukup tidur. Rasa malas je. Rasa malas je, rasa macam nak bercakap dengan orang pun malas je kan. Contoh, lapar. Betul. Lapar ni pun antara satu keadaan yang mana kadang-kadang boleh mengganggu mood. Sebab tu kalau orang tengah lapar, mood dia memang Bad mood. Bad mood lah. Sikit-sikit nak marah kan. Patutlah tak dapat nasi lagi rupanya. Dia hangry. Hangry kan. Angry. Okey. So itu yang kedua. Yang ketiga adalah perbezaan dia dari segi intensity. Kalau emosi intensity lebih tinggi. Mood ni dia lebih subtle, lebih macam general. So itu perbezaan dia lah. Faham. So sebab tu yang penting pada saya adalah kalau istilah dalam emotional intelligence kita sebut sebagai self awareness. Yang ini penting. Macam Amira tadi. Dia tahu keadaan, contoh ada benda yang kita tak best tapi bila depan kamera terus senyum, relax. Kita tahu dan kita aware tentang emosi tersebut tapi kita regulate. Regulate. So cuma pendam ni ada beberapa isu. Pendam boleh jadi dua kemungkinan. Satu, pendam yang asertif. Dia pendam tapi dia asertif. Maksudnya dia boleh manage kemudian, dia berjaya manage kemudian. Yang kedua adalah orang pendam yang betul-betul kita kata very passive. So ini yang berbahayalah. Yang pada saya yang saya risaulah sebab kalau kita tengok artis-artis Hong Kong dan sebagainya kan, international artis yang berada di kemuncak tapi tiba-tiba bunuh diri. Salah satu puncanya adalah apabila dia gagal manage emosi lah. Sebab emosi ni dia peringkat awal kita manage tetapi kemudian tadi tu kesan dia lama tu. Faham. Itu yang tadi kita pun dah kongsikan. Ini penting sebenarnya. Kita kena pandai manage. Manage ni bukan saja dari segi kita pendam, tapi mood dan emosi kita sebenarnya bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang kita di sekeliling pun kita cuba faham. Tapi kadang-kadang kita pun tak boleh faham. Hari ni mood dia macam ni, tengah hari mood dia macam ni, esok mood dia macam ni. Secara tak langsung, kita tak sedar yang mungkin kita boleh mengganggu-gugat juga kehidupan orang lain. Mungkin Fim boleh kongsikan. Kita ni pekerjaan kita sentiasa berhadapan dengan ramai orang. Kadang-kadang ada hari kita boleh cuba faham perasaan orang, tapi ada hari, hari-hari aku je nak faham kau. Hari-hari kau ikut mood, tak lagat lah. Itu yang tadi mungkin berbalik pada apa yang Cik Fazli katakan. Pendam. Lama-lama kita akan merasakan mungkin orang ikut mood ni, dia ada sedikit kurang hajar. Kerana dia tidak menghormati perasaan ataupun situasi orang lain. Apa pendapat Fim? Dia berbalik kepada professionalism lah. Dan bila didatangi dalam satu tempat kerja, saya sentiasa pegang benda ni di mana kalau kita selesa sangat, kita akan hilang hormat. Maksudnya kalau kita selesa sangat menunjuk emosi kita kepada semua orang, we tend to lose respect to others lah. Maksudnya aku boleh tunjuk macam ni dari akan faham. And we take that for granted. Kita harap orang faham. Exactly. So kita akan buat benda tu every day sebab kita tahu orang akan terima. Which is wrong. Sebab eventually apa yang aku rasa orang lain akan rasa juga dan mungkin orang tu akan rasa lebih dari kita. So berbalik pada professionalism, kita kena membahagikan kita punya pendam dan diri kita dan orang lain hormat dan dia terlalu banyak expect. Okey. Tapi ada orang juga bila dia pendam lama sangat, dia tak tahu apa yang membuatkan mood dia rasa sebegitu down ke apa, dia terus menangis. Dan saya nak tanya Amira tadi berkongsi professionalism kan. Tapi pernah tak Amira breakdown, menangis sebab tak boleh tahan? Tepi pucuk katil. Kalau dulu tu macam pernah muda-muda dulu lah. Saya sebenarnya semakin matang semakin meningkat nampak sangat. Meningkat tu macam terasa kat sini. Semakin umur tu tinggi sikit kan, saya pilih untuk lebih rasional lah. Saya tidak mengikut emosi dan saya pilih untuk berborak dengan mak ayah saya lah. Instead of saya memendam sendiri di dalam bilik, memerap kan. Jadi saya pilih untuk berborak dan bila kita dapat meluah kepada orang yang kita percaya tu sebenarnya dapat relief sikit lah kan. Tapi saya sebenarnya tidak berapa setuju untuk orang-orang yang dia moody tapi dia macam seakan-akan bawa kita sekali. Saya rasa itu saya kurang setujulah. Pada saya kita kena macam Fim cakap, kita kena menghormati supaya ianya tidak memudaratkan apabila kita bersama dalam satu circle dan sebagainya. Kan. Jadi saya harap orang-orang yang moody ni mudah-mudahan dia ada jalan lah untuk dia keluar daripada bila dia moody, dia duduk bawa sekali orang moody kan. Sebab saya pun kesian
Sebab saya tahu nak entertain orang moody ni bukan Susah. senang. Betul. Penat. Kerana kita nak kena faham. Lagi kalau boyfriend kita ke tunang kita kan moody kan. Macam geramnya. Yang lagi geram tu apa? Bos. Okey. Jadi ini yang kita nak kongsikan juga kepada anda. Ini pendapat daripada rakan-rakan kita di studio ini. Tapi mungkin anda juga ada pendapat yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami di Facebook. Tapi kita nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Dia perlu ubah sebab tak semua benda dalam dunia ni yang kita buat ikut kemahuan kita. Kita kena tengok orang sekeliling juga sebab kita hidup dekat dunia ni bukannya seorang, kita hidup ramai. So pendapat saya perlu memikirkan juga orang lain punya pendapat macam mana. Okay, time sekolah dulu ada seorang kawan tau. Dia memang kalau dia tak ada mood dari rumah tu, dia akan bawa pergi sekolah tau. So bila macam kita tahu macam dia jeling-jeling macam tu kan, ni dah confirm lah ni, memang tak ada mood dah ni. So macam setengah orang tu macam bagi kita orang yang jenis macam tu dia macam selfish lah sebab dia tak fikir pun perasaan orang lain kan. Dia macam ikut apa je yang dia rasa. Macam tu lah. So macam bagi kita, kita jenis suka macam buat tak tahu je. Biar je dia rasa macam dia tak ada kawan. So biar dia macam nanti dah lama-lama mungkin dia akan fikirlah kenapa orang tak suka dengan dia. Maybe dia akan berubah lah slowly lah macam tu. Okay, kalau saya berdepan dengan orang macam ni saya rasa saya akan just chill je, saya akan layan je dia sebab semua orang lain-lain, tak semua orang perangai sama kan. So kita tak boleh nak suruh dia ubah on the spot ke apa kan. Tapi pengalaman tu akan mematangkan seseorang lah. So by lama-lama nanti dia akan ubah juga. Dia lebih kurang macam dia fikir pasal diri dia sendiri je lah. Like, semua orang ada masalah. Tak ada orang pun yang tak ada masalah. Tapi that is how we handle the problem lah. Kalau dia ada masalah dengan diri dia ataupun dengan orang yang tak berkenaan dengan kita, then masalah dia dengan orang tu lah, bukan dengan kita lah. Selalunya kalau macam orang macam tu, saya tak layan lah. Kalau macam dia nak marah, dia marahlah seorang-seorang. I mean, like, kenapa saya nak kena marah dengan dia atas sebab bukan salah saya. Macam ada yang paling menarik tadi kecil-kecil pun ada mood Macam mana ya awak tu? Okey, ini yang kita nak katakan, mood seseorang tu juga mungkin boleh mempengaruhi mood kita untuk seharian sebab kadang-kadang kita terfikir sebab setiap daripada kita ni ada perbezaan emosi kita juga kan. Ada orang yang terlalu overthinking, terlalu memikir, kenapa dia macam tu? Aku ada buat salah ke kat dia? Mungkin disebabkan oleh mood yang sebegitu. Ini daripada Shima Hassan. Komennya, percaya tak, saya kerja customer service selama 30 tahun, saya tak pernah moody. Wow, tahniah. Saya seorang yang happy go lucky dan saya banyak kawan, bukan satu Malaysia sahaja, luar negara sama. I'm not weird, I limited edition. Wow. Hebat. Awak hebat lah. Okay, ini yang kita nak cakapkan. Kalau saya melihat rakan-rakan saya dahulu, satu ketika dahulu saya pernah bekerja sebagai pramugari. Jadi kita bekerja sebagai frontline jadi kita sentiasa berhadapan dengan orang kan. Jadi bila kita berhadapan dengan orang ni sama juga. Mood apa sahaja pun mood kita bila kita berhadapan dengan penumpang ataupun customer service kan, kita memang kena sentiasa tersenyum, kita meletakkan mood kita ini ke tepi. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikan bagaimana sebenarnya harus kita ni untuk tahu membezakan bahawa kita tak boleh nak mempengaruhi mood orang lain dengan keadaan diri kita. Dia kita tak boleh nafis memang emosi mempengaruhi emosi. Sebab dalam otak kita ada satu nama mirror neuron. Memang kalau kita senyum automatik orang akan senyum. Kita marah, muka marah, automatik orang tak berani nak senyum. So itu memang mempengaruhi lah. Cuma sebab tu saya sebut, saya rasa penting untuk kita ada self awareness. Kita tahu apa yang kita rasa, keadaan kita, dan kita tahu situasi kita tak boleh dalam keadaan macam tu. So maka itu namanya regulate. Dan menarik, ada satu kajian yang saya baca tentang salah satu untuk nak ubah mood ni adalah senyum. Senyum. Fake it until you feel it. Fake it. Ya. Buat senyum. Sebab senyum memang akan memberikan. Saya tak fake Macam ni. Automatik. So macam contoh, sebab saya belajar tentang beberapa perkara kan, antara yang kalau saya nak ambil teknik yang Nabi ajar tentang mengubah marah. Kenapa mengubah posisi untuk ubah emosi? Kan Nabi ajar kalau daripada berdiri duduk. Sebab dia akan mengubah sedikit sebanyak marah tu sendiri. So sama juga. Contoh dalam keadaan kita sedih, apa yang kita berlaku pada kita? Tengok bawah, jalan pun perlahan, nafas pun perlahan kan. Tapi cuba kita lakonkan sebagai orang yang gembira. Senyum. Kan? Tiba-tiba macam senyum, jalan laju.
automatik dia akan mengubah sedikit sebanyak mood. So sebab itu pada saya apa yang kita buat teruskanlah. Cuma mungkin ada sisa-sisa yang belum lagi masih lagi terasa tu, itu yang kita kena manage lah. Macam mana nak manage? Mungkin cerita pada orang, mungkin kita menulis diary, journal emotion kan. Ataupun cakap dengan bantal. Cakap dengan bantal tak apalah, at least bantal mendengar. Kan? Dan saya suka bila contoh anda bercakap, anda meluah sehingga anda menangis. So itu tandanya anda betul-betul telah pun dia macam ni. Let go. Betul-betul. Lepas menangis apa kita rasa? Lega. So sebab itu pada saya lelaki pun kalau you nangis. Betul. Menangis bukan tanda kelemahan, tapi tanda kita peka dan kita into the emotion kita dalam musik kita sendiri. Okey. Dan menariknya segalanya di sekeliling kita adalah tenaga, energi dan mood kita akan mempengaruhi energi itu. Sebab tu kadang-kadang bila kita masuk sesuatu bilik, kalau mood orang tu tak bagus, memang kita rasa energi kat dalam tu memang off lah kan. Dan kalau mood dia memang positif, kita pun akan rasa positifnya kan. Dan Fimi, tadi Encik Fazli dah kongsikan antara cara-cara yang boleh kita lakukan. Mungkin ada yang suka menulis dalam jurnal ataupun diary. Kalau Fimi sendiri, apa yang Fimi lakukan ketika mood Fimi tidak begitu bagus? Nangis tak? Jangan tipu bulan puasa. Bucur katil juga. Bucur katil juga. Tapi saya rasa saya banyak mengadu. Saya banyak mengadu pada yang sentiasa mendengar. Kan, kadang-kadang tu tidaklah selalu saya berjumpa dia, tapi bila saya jumpa tu saya akan mengambil kesempatan untuk meluahkan segalanya. Kan. Tapi dia terlalu banyak cara sebenarnya boleh cerita pada orang. Macam saya, selain daripada mengadu, saya juga menulis. Menulis in form of puisi ke, muzik ke, dan bila dia ditransferkan ke dalam satu format yang berbeza, kita boleh nampak hasil gitu, dan saya rasa kepuasan dari segi itu. Ada orang dia suka lukisan, painting. Pun ada mood juga. Dia macam sayu, dia ekspresi lukisan dia ekspreskan dia melalui painting. Kalau tadi Amira dah kongsikan, Amira dah belajar bagaimana untuk menguruskan mood Amira kan, bercakap dengan ibu dan ayah Amira. Tetapi kadang-kadang ada beberapa benda yang kita tak tahu pun kenapa mood kita down. Dan kadang-kadang wanita ialah kita tahu for no reason for no reason. Dan setiap bulan kita tahu wanita menghadapi PMS kan, dan mood itu je alasan bukan alasan. Betul. Kadang-kadang kita pun tak tahu benda tu berlaku kan. Dia macam marahlah, macam very grumpy lah, macam sikit pun kita rasa annoyed kan. Kalau situasi sebegitu, Amira tahu apa yang Amira lalui, proses biologik kan. Tapi takkan nak bagi tahu mami dengan daddy. Betul. Macam itulah Mira ni mungkin pelik sikit lah kan. Mira limited edition. Macam Shima tadi. Bukan weird, but limited edition. Mira sebenarnya bukan orang yang ada mood yang banyak-banyak sangat sebenarnya. Jadi saya ni lebih kepada, selain daripada saya, bila saya terasa tu, saya memang pilih untuk pendam. Saya, tapi bukan saya memendam yang sampai depresi, tapi dia tak toksik. Saya sebenarnya bila saya diam tu, saya sebenarnya tengah mengawal semua rasa saya, dan dia akan hilang. Dia akan hilang. Ini yang kita lihat tadi bagus dari segi aspek positifnya, boleh mengawal emosi. Lebih kepada emosi lah ni sebenarnya Cik Fazli, boleh mengawal emosi sebab tak nak membebankan orang ataupun memudaratkan orang di sekeliling kita. Tapi kita nak melihat juga kepada satu faktor yang lain. Ada orang dia merasakan bahawa memendam itu satu perkara yang bagus. Ada orang pula kadang-kadang hari ini susah nak baca moodnya sebab mungkin ada orang tengah membaca. Hari ni orang banyak main telefon. Kadang-kadang orang bercakap, orang tegur, tak dengar. Mungkin disebabkan kita fokus kepada sesuatu perkara. Susah nak menebak ataupun nak baca apa sebenarnya mood dia ni. Tetapi kalau tak diambil peduli pula langsung, mungkin ini boleh menyebabkan anxiety ataupun depresi kepada keadaan seseorang itu, Cik Fazli. Sebab tu dia macam mana? Kita ni sebenarnya ada mekanisme tersendiri. Bila kita stres. Contohlah kalau Sujita, kalau stres buat apa? Saya duduk dia diam je, Cik Fazli. Diam, saya kan? pun limited edition. Limited edition. Macam Fiza? Kalau saya sedih, saya membeli belah. Okey. Bila saya tanya soalan itu jawapannya, mana itulah mekanisme masing-masing. Dan kenapa kita buat benda itu? Sebab kita sendiri rasa seronok buat benda itu dan kita rasa lega dengan buat benda itu. Ada orang dengan masak. Betul. Kan makin stres dengan suami makin banyak dia masak. Jadi kalau suami tengok lauk banyak tu aku faham dah tu. Kan? Jadi pada saya apa saja aktiviti yang kita buat mendatangkan kelegaan dari segi emosi, maka itulah dia cara yang sesuai dengan kita. Kalau nak explore lain, explore lah. Okey. Cuma sebelum ni mungkin kita buat secara macam mana, secara bukan kata tanpa sedar, secara merawak, secara
spontan lah. Tapi kali ini bila kita sedar bahawa kita buat tu sebagai satu terapi lah. Oh, aku dah stres, aku nak shopping. Ini terapi aku. Maka kita akan buat dengan penuh conscious bahawa ini adalah satu terapi. Kita akan lebih rasa lega. Mungkin kerana kita melakukan perkara yang kita suka. Kepuasan kita. Kalau macam saya bukan shopping semua benda, Cik Fazli. Saya hanya beli kasut saja. Kasut je. Tapi itu 2-3 tahun lepas lah. Sekarang bila saya meningkat usia, saya dah tak, kalau saya sedih, saya tak beli kasut dah. Saya tengok je. Tengok pun rasa lega kan? Window shopping lah. Tapi Encik Fazli, saya nak tambah soalan. Tadi kan ada dalam, bila kita dengar pandangan orang ramai, ada seorang tu berkata mengenai anak kecil yang moodnya tak bagus. Tapi betul juga, anak kecil pun moodnya boleh terganggu. Bukan sahaja disebabkan oleh ibu dan ayah ataupun adik-beradik di rumah, tetapi sebagai mereka, diri sendiri kan, boleh juga mengalami mood yang orang kata tak. Kalau kita bincang pasal anak-anak ni, sebab anak-anak dia belajar tentang emosi. Dia masih lagi belajar, dia masih lagi explore kan. Sebab tu anak-anak waktu baby, dia explore tentang emosi. Kalau marah dia nangis, apa pun nangis, lapar nangis. Tantrum. So dia sedang belajar tentang emosi. Jadi sebab itu sebagai parent, kita yang kena ajar anak-anak ni supaya pertama label emosi. Apa yang you rasa, marah kan? Kenapa marah? And justify. So supaya anak ni belajar tentang emosi. So sebab tu kita macam parent pula, kita juga kena, saya lebih suka ambil pendekatan macam ni. Ada orang kata bila kita jangan mood sangat, ingat kita seorang ada mood, orang lain tak ada mood. Tak. Pada saya, tunjuk tu penting. Tetapi dalam keadaan terkawal. Supaya apa? Bagi signal pada orang lain, ini keadaan mood saya sekarang. Macam Jita sebut tadi lah. Kan ada kawan you kan kata, sorry, I am not in the mood. So itu bagus sebenarnya sebab mengelakkan daripada konflik yang lebih besar. Sebab bila orang tak faham, contoh kita buat, kita happy, buat macam happy, tapi sebenarnya kita tengah dalam keadaan mood yang tak baik. Tiba-tiba orang kawan bergurau, tiba-tiba kita terasa sangat. Betul. Terasa sangat. Jadi itu sebenarnya lagi bahaya. So lebih baik jelaslah. So sama juga anak dengan bila kita sebagai parent pun, kita dengan anak-anak ni sebenarnya bila anak-anak menghadapi mood swing contohnya. Jangan lihat mood swing ni hanya sekadar ini masalah perangai, attitude, tidak. Kadang-kadang mungkin dia ada something yang mengganggu emosi dia. Sebab mood ni juga perubahan mood yang mood swing juga petanda kepada depression. Petanda kepada mungkin ada bipolar dan sebagainya. Itu nak kena tengok. So pada saya kena explore lebih lah. So parent sensitif tentang perubahan emosi, tanya. Sama juga contoh isteri berubah-ubah mood dia. Sebagai suami yang baik kena tanya, kenapa yang ada apa-apa berlaku. Jangan anggap tu tak apalah tu, dia dah besar, dia dah tua, pandai urus sendiri. Selalunya kalau isteri good mood yang banyak masak tu. Kalau bad mood, apa pandai abang lah beli makan kat luar kan. Bukan saya. Saya menjadi isteri. Kalau suami pula pun sama juga. Kalau dia good mood, dia tolong isteri kat dapur, tolong cuci rumah dan sebagainya. Bila Cik Fazli cakap tentang emosi tadi, saya ambil telefon dan saya cuba kira emoji mood di telefon. Sebenarnya kebiasaannya cakap tentang mood kita sebagai manusia biasa, kita hanya biasa cakap tentang mood marah, sedih, gembira. Tapi kalau kita lihat di emoji telefon kita, kalau anda ada telefon, anda boleh ambil telefon dan baca pula WhatsApp saya. Ada lebih 100 mood ataupun emoji yang ada pelbagainya. Sebenarnya itu yang nak kongsikan hari ini. Sukar sebenarnya untuk kita memahami seseorang itu. Bagi Fimi sendiri, kita sebagai seorang anak, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang isteri, suami, penonton-penonton, sebagai seorang pekerja, majikan dan sebagainya, bagaimana pentingnya untuk kita mengawal mood kita yang lebih 100 mood tu supaya tak memudaratkan orang di sekeliling kita. Di hujung perbincangan ini. At the end of the day, kita berbalik kepada professionalism kalau kita berada di workplace. Bila di dalam family, didatangi hormat. Dan saya rasa setiap emosi yang dirasakan oleh setiap manusia, dia berhak untuk merasakan perasaan itu. Kalau dia sedih, bagi kita benda itu tak sedih pun. Itu yang kadang-kadang kita trigger macam, lah tak ada sedih, mana pun relax lah. Kan? Tetapi mungkin kesedihan yang dia rasa tak sama macam kita. Dia berbalik kepada kita yang berada dalam situasi itu, kita kena faham orang tu, dan orang yang memberi emosi itu juga kena hyper aware yang macam, okay, this is too much. I need to limit my emotion sebab dia berbalik kepada orang yang kita bersama. Saya setuju sangat. Sebab contoh ringkas bagi individu tu dia sedih sebab kucing dia mati. Tapi dia rasa sedih sangat sebab ini memang binatang yang paling dia sayang, paling rapat dengan dia, balik situ dan sebagainya. Orang sekeliling mungkin merasakan, Allah, kucing mati pun nak sedih. Jadi ini yang kita kena hormati dan santuni perasaan ataupun mood orang lain. Itu yang penting sekali. Betul. Dan Amira, bagi kita yang mungkin limited edition, saya dah pandai. Awak letak diri awak sendiri. Sebab saya dah pandai tapis. Kalau orang tu bad mood, sekarang ni saya dah tak
tak rasa affected dah. Saya dah sebab saya dah pandai, okey, dia bad mood. Kita janganlah hiraukan dia punya bad mood kan. Kalau Amira ada apa-apa tips tak bagi mereka yang sedang menonton supaya tidak orang kata dipengaruhi mood orang lain, yang bad mood lah, yang good mood ambil semua mood dia. Saya rasa hidup kita semua berbeza-beza kan. Yang paling penting macam Kak Fiza kata, kita kena saling menghormatilah. Kadang-kadang bila kita menghadapi satu situasi, kita tanya pendapat kan. Tanya pendapat orang ni, bagi pendapat. Tapi hanya kita je yang tahu kan. Yang memberi pendapat mungkin itu adalah advice je lah. Tapi hanya kita saja yang tahu. Jadi pada saya, kita ada hidup yang berbeza-beza, takdir yang berbeza-beza. Asalkan kita saling menghormati dan tidak menjadikan mood itu sesuatu yang mudah-mudahan dia tidak menyusahkan sesiapa yang berada di sekeliling kita. InsyaAllah. Saya suka apa yang Amira katakan, bahawa kita ini mempunyai jalan hidup yang berbeza-beza, takdir yang berbeza-beza, dan berbalik juga kepada apa yang Sugita katakan tadi, kesimpulannya Encik Fazli. Kadang-kadang kita baca mood orang, tak sedar kita pun sebenarnya mungkin mempengaruhi mood orang juga kan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita mengambil titik tengah tentang topik yang kita ada pada hari ini? Pertama, tanggungjawab versus mood lah. Hidup kita ni ada tanggungjawab masing-masing. Jadi laksanakan tanggungjawab walaupun apa juga keadaan mood kita. Jangan buat tanggungjawab tu berdasarkan mood. Bila ada mood baru buat, tak ada mood tak buat. Sebab bila tanggungjawab tak berjalan, menjejaskan banyak perkara, banyak benda. Sebagai suami, sebagai isteri kan. Jangan jalankan tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri bila ada mood. Kalau tak, rumah tangga akan runtuh. Sebab apa? Sebab rumah tangga tidak berdiri atas mood, tapi rumah tangga berdiri atas tanggungjawab. Satu. Yang kedua, bila bercakap tentang menghormati, kita juga kena tunjukkan juga sebenarnya emosi kita pada saya, supaya orang boleh baca dengan jelas. Tetapi pada masa yang sama, tidak menjejaskan pihak lain. Dan orang lain juga, macam saya setuju dengan Sugita punya cara. Maknanya, jangan biarkan mood orang lain juga pula menjejaskan kita. So, kita yang filter. So barulah hidup kita tidak dipengaruhi oleh orang lain. Bahkan biarlah kita yang menjadi ejen perubahan pada orang lain. Dengan apa? Dengan emosi kita yang positif. Walaupun yang negatif, I still positif. Itu yang paling penting sekali. Memang tidak boleh dielakkanlah. Kita manusia, kita ada pelbagai emosi dan mood, tapi yang penting kita bijak menguruskan kedua-duanya supaya semuanya harmoni dan tenteram. Betul. Dan tahu juga untuk bezakan antara tanggungjawab dan juga mood tu. Tanggungjawab tu penting. Harus ditunaikan, harus dilunaskan bagi kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada Cik Fazli, kepada Fimi dan juga Amira di atas perkongsian ini tadi, dan semoga perbincangan kita ini juga sedikit sebanyak dapat mengubah mood anda yang pagi tadi bad mood tu, moody ke dan sebagainya, mungkin terlepas MRT ke traffic jam dan sebagainya, dah boleh tukar mood lah, ceria-ceria sikit. Banyakkan senyum. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan harapnya mood anda baik-baik sahaja. Dan hari ini kita bersama dengan Encik Nur Azim Syahmi selaku pengasas Nutridex dalam segmen tajaan. Dan Encik Azim katanya ada produk yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton bagi mereka yang mengutamakan kesihatan. Jadi silakan Encik Azim. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Azim, pengasas kepada Nutridex Malaysia. Sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan yang berada di rumah sekarang, pernah tak ada rasa macam sakit-sakit tangan, lenguh-lenguh, sakit badan, ataupun kadang-kadang tu kita kerap nak ketandas kan? Itu bermaksud paras gula dalam badan kita ni tinggi tau. Saja jelas saya nak beritahu Sugi. 1 daripada 5 rakyat Malaysia ni menghidap diabetes tau. Bersamaan 3.9 juta. Jadi sebab tu hari ini kami daripada Nutridex datang untuk bawa solution untuk masalah itulah. Jadi saja jelas saya nak bagi tahu lagi info satu lagi. Silakan. Malaysia menduduki tangga kedua dalam dunia yang mempunyai penyakit diabetes paling tinggi. Sangat-sangat ramai orang yang ada masalah kencing manis ni. Sebab tu hari ini saya nak memperkenalkan satu produk yang kita inovasi daripada produk yang lama. Baik. Iaitu Nutridex Ashwagandha. Okey, Nutridex Ashwagandha ni adalah sejenis susu kurma dengan campuran habatus sauda, flaxseed dan juga dia punya main ingredient dia adalah ashwagandha itu sendiri. Sebenarnya ashwagandha ni apa? Ashwagandha ni adalah sejenis herba yang dah digunakan lama dah dalam bidang perubatan untuk masalah kolesterol, kencing manis dan juga jantung. Okey. Jadi hari ini saya nak bersempena dengan WHI hari ini, saya nak buat promosi iaitu kalau harga biasa kita jual dengan harga RM120. Tetapi untuk WHI hari ini special.
kita nak buat offer iaitu beli 2 botol akan dapat percuma lagi 1 botol. Dan yang best lagi, kalau beli 3 botol akan dapat percuma lagi 2 botol. Kita akan bagi box raya ni bersempena dengan bulan Ramadan dan juga kita bagi free shaker dan juga kita akan bagi sejadah travel. So dalam botol ni akan dapat sejadah travel lah. So nanti tuan-tuan cik puan, makcik-makcik kat luar sana yang order Nutridate Ashwagandha ni, order 3 botol akan dapat 2 percuma lagi dan juga akan dapat free shaker dan juga sejadah travel. Sebab apa kan, Malaysia ni kita sangat sinonim dengan makanan-makanan viral. Kadang-kadang tu orang muda 18 tahun ke atas pun mereka ni berisiko untuk menghidap penyakit diabetes kerana pemakanan mereka yang tidak terkawal. Jadi hari ini saya nak bagi tahu orang muda pun wajib untuk cuba Nutridate Ashwagandha ni. Okey, cara nak dapatkan Nutridate Ashwagandha ni senang je. Cari je dekat media sosial, tak kisahlah sama ada berada Facebook, Instagram, boleh je search Nutridex dan terus order daripada kita punya reseller-reseller yang berada di Facebook. Okey. Baik, mungkin sekali lagi Encik Azim boleh kongsikan laman IG ataupun Facebook dan sesawang di mana mereka boleh membeli produk ini. Kalau nak beli di website boleh nutridexasia.com. Kalau dekat Facebook boleh je search Nutridex, beli je daripada mana-mana reseller kami, semua authorized. Dan untuk kita punya Instagram adalah nutridex_HQ. Okey, jadi ini adalah pack promosinya ya. Betul, yang ini bersempena dengan bulan Ramadan. Okey, baik, ada sejadah dalam shakernya. Okey, ada apa-apa info lagi yang Encik ingin selitkan memandang kita ada sedikit lagi masa? Okey. Jadi kepada orang dekat luar sana, saja jelas saya nak bagi tahu yang sekarang kita ada kempen pergi menang umrah secara percuma untuk 2 orang. Jadi kalau tuan-tuan cik puan order hari ni automatik dah masuk dalam kita punya peraduan. InsyaAllah mana tahu ada rezeki boleh pergi ke umrah secara percuma pada hujung tahun nanti. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Nur Azim. Makan-makan juga kesihatan haruslah dijaga kan. Baik, dan tadi di awal tadi Fizah telah pun berkongsi yang dia keluar dengan anak-anak buahnya membeli baju-baju raya. Dan saya pasti fashion raya dan fashion tidak boleh diasingkan. Jadi kami ada perkongsian fashion gaya plus size untuk anda. Jom kita saksikan. Terima kasih. Bertempat di Baywater KLCC, satu pertunjukan fashion pakaian dan busana wanita plus size Miss Claire telah diadakan pada 11 Mac lalu. Saban tahun, jenama pakaian dan busana wanita itu pasti tidak ketinggalan untuk memenuhi cita rasa dan juga keperluan bagi wanita-wanita plus size untuk tampil bergaya di Hari Raya. Jenama Gah yang telah menempa nama di Persada Fashion Tanah Air selama lebih 11 tahun ini, setiap tahun pastinya akan menyediakan pelbagai koleksi raya yang menarik dengan warna-warna yang mempersona dan pastinya harga mereka mampu milik. Okey, untuk collection hari ini menonjolkan trademark dia pada tahun 2023 di mana kami panggil Ikatan Raya. Untuk tahun ini dan juga sebelumnya actually kami memang memberi variety di dalam collection setiap kali di musim perayaan. Okey, so untuk tahun ini untuk pilihan colour actually kita semua jenis colour pun ada. Untuk wanita-wanita plus size di luar sana, anda juga boleh bergaya di Hari Raya nanti dengan busana yang glam dan selesa dipakai mengikut saiz badan anda. Wah, event hari ini baju-baju dia sangat cantik. Fashion show dia sangat baiklah untuk orang comel-comel macam kita. Okey, Alhamdulillah saya suka event ni sebab bagi yang orang ada plus size dah tak ada masalah. Dia dah tahu kat mana dia nak cari baju dia orang. Harga pun berpatutan. Dina rasa collection Miss Claire kali ni paling versatile dan pasal Dina dah ikut Miss Claire untuk beberapa tahun, tapi kali ni Dina rasa macam dia sesuai macam-macam personality. Kalau seseorang tu tak terlalu wanita, dia macam boboiboy sikit pun ada. Dia suka colour pun ada, dia tak suka colour pun ada. Dia macam shy-shy cat, nak baju langgar-langgar pun ada, nak baju fit-fit sexy-sexy pun ada. Jadi kali ni Dina tengok collection dia orang sangat versatile, sangat all around. Jadi I'm very proud lah. Kepada mereka wanita plus size di luar sana, saya ingin bagi tahu, berilah peluang kepada diri anda untuk mencuba sesuatu yang baru. Wanita hari ini.
Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan di penghujung siaran ini kami nak kongsikan sesuatu kepada anda yang suka dengar radio, Sugi. Okey. Sugi pagi-pagi dengar radio tak? Dengar. Okey, kalau anda dengar radio selain dengar lagu, ini yang kami nak kongsikan kepada anda sempena Ramadan ini. Ikuti drama radio bertajuk Diary Alia yang dibawakan oleh Seindah Kasih. Ini sebenarnya mengisahkan tentang perjalanan Alia sebagai salah seorang skuad Seindah Kasih yang terpaksa melalui pelbagai cabaran dan akhirnya mengajarkan erti kasih sayang serta kemaafan. Jadi Sugi dan penonton, bagaimana Alia melalui segala cabaran tersebut? Dengarkan drama radio dari Alia di Hot FM, Bulletin FM, Molek FM dan juga Audio Plus yang dibawakan oleh Seindah Kasih. Wow, menarik Sekarang di radio kita dah boleh dengarkan drama radio. Jadi jangan ketinggalan Diary Alia. Lepas ni Diary Sugi pula. Wow. Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang bersama kami sepanjang 1 jam ini. Komen-komen anda sangat-sangat kami hargai. Sempatlah juga kami baca tadi. Dan semoga apa jua yang dikongsikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kerana menjadikan kami Wanita hari ini sebagai platform anda untuk ada ubah mood anda. Ada yang kata pagi tadi mengantuk, tengok WH dah hilang ngantuk. Ada yang kata pagi tadi tak ceria. Tengok Sugita dah terus ceria. Dan juga Fiza Sabda. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan kami sebagai platform anda untuk menjadi lebih positif, insya-Allah. Dan esok sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda, maklumlah bulan Ramadan ni kan, kalau pergi ke bazar Ramadan ataupun tengok di media sosial, apa yang kita tengok semua kita teringin. Kalau Sugi sendiri walaupun tak puasa, air apa yang Sugi suka di bulan puasa ni? Air tebu, soya bean, air soya. Banyaklah alai cikang. Sedapnya. Wow, macam lambat lagi buka puasa. Okey, kalau macam saya pun kalau berbuka tu kalau boleh hari-hari nak ada soya bean tu. Dan lai cikang pun antara kegemaran saya, tapi lai cikang tak ada gula. Dan esok sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda variasi menu air balang, ada air katira, ada air lai cikang, ada air apa lagi tadi? Air macam-macam air lah. Ada I love you juga. Sebenarnya ada I love you. I love you. Okey. Jadi esok pastikan anda terus bersama dengan kami. Mungkin kami dapat membantu anda untuk membuat hidangan untuk seisi keluarga. Dan betul, membaik pulih mood anda. Kadang-kadang tak tahu nak masak apa, makan apa pun menjadi bad mood. Kan? Jadi esoklah kita jumpa, kita bawakan anda pelbagai air bulan puasa ni. Jadi jangan ketinggalan esok jam 12 tengah hari sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak